Masa yang ada ini, di ruang yang ada ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mungkin dalam tempoh yang ada ini, Allah membuka hati kita untuk terus menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi malam ini saya datang daripada Perak. Jadi singgah di sini sambil nak jenguk ada anak belajar di UiTM sini dan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan di samping itu saya juga berhasrat untuk mendapatkan sedikit sumbangan daripada tuan-tuan untuk program-program kebajikan di tempat saya. Kerana hari ini kita memerlukan kepada sumbangan yang besar untuk kita mendekati masyarakat dan sebagainya. Sebab rata-rata hari ini kesukaran ataupun kesusahan itu masih banyak lagi yang berlaku di kalangan orang-orang Melayu khususnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita baru saja menunaikan ibadat kurban. Dan mungkin ada di antara kita yang baru balik daripada menunaikan haji. Dan saya kira semangat haji dan semangat kurban ini masih lagi ada dalam diri kita. Dan sudah tentulah orang yang menjadi rujukan kita dalam peristiwa ini ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, dan juga sirah yang berlaku di samping ibadat haji yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar saya melihat kembali kepada isu ini, isu korban ini, korban dan berkorban ini perlu ditangani secara yang lebih sempurna ya oleh kita hari ini. Supaya satu ialah korban, cara kita berkorban itu tidak tersasar daripada matlamat perjalanan, pendekatan dan sebagainya itu dapat kita laksanakan secara yang sempurna. Matlamat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bimbang kita berkorban ikut lain. Ya, kita berkorban bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan kita silap memilih platform untuk berkorban. Walaupun pada dia menaksirkan bahawa dia dah berkorban. Tapi dia silap memilih platform untuk berkorban. Walaupun dalam orang kata ciri-ciri korban tu ada pada dia. Dia menyumbang tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Tapi bila dia silap memilih platform perjuangan itu, maka perjuangan itu dan pengorbanan dia itu adalah sia-sia. Saudara, kita mengambil sikit malam ini saya nak lihat sikit kepada beberapa roh pengorbanan ini supaya kita dapat melihat sejauh mana arah tuju yang kita nak capai hari ini. Kita kembali sikit pada sirah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang tokoh yang ada segala-galanya. Seorang ayah, contohnya seorang ayah, seorang suami, dan seorang nabi, seorang rasul, seorang arkitek, seorang jurutera, dan seorang da'i, pakar motivasi, dan seorang ahli politik. Semua ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan sebenarnya baginda berjaya. Berjaya untuk mewujudkan suasana yang boleh memberikan kekuatan pada masa itu. Dengan kekurangan yang ada, dengan sifatnya sebagai seorang nabi dan rasul, jadi baginda berjaya. Kita ambil dia sebagai seorang ayah.
dengan anak dia Ismail alaihi wassalam. Ini satu pendidikan untuk kita. Seorang tokoh pendidik ialah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Bagaimana dia mendepani isu ini? Isu ayah dan anak. Allah arahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih sesuatu yang barangkali waktu itu tak masuk akal. Inni ra'aitu fil manam anni azbahuk. Aku lihat dalam mimpi aku menyembelih kamu. Mimpi itu adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk nak menyembelih ini, Nabi Allah Ibrahim dia tanya dulu. Dia tanya dulu Ismail. Fanzur madza tara ni tuan-tuan, ialah tanya dulu anak. Bukan dia gunakan kuasa otonomi dia. Walaupun kalau ditanya kepada Nabi Allah Ibrahim, aku nak sembelih kamu wahai Ismail, Ismail akan kata if'al ma tu'mar, buat. Tapi dasar dalam demokrasi ini kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Walaupun Nabi Allah Ibrahim berhak untuk mengatakan, wahai Ismail, kamu baring, aku akan sembelih kamu. Tuhan suruh. Tapi tidak begitu dia punya pendekatan dia. Ini maknanya pendekatan syura, yang dikatakan pendekatan syura, satu mafhum untuk kita berbincang dan sebagainya. Kasih sayang seorang ayah dan kasih sayang seorang anak, kedua-duanya bertali untuk matu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Ini kuasa, kadang-kadang orang tak buat itu. Bila suruh je dia terus buat je, dia tak kira. Dah tak jadi baru dah bincang balik. Jom kita bincang balik. Itu dia punya ni. Kemudian anak dalam ungkapannya if'al. Orang yang buat. If'al ma tu, if'al. Buat. Dia tak fikir lagi risiko dia. Ini sembelih ni tuan-tuan. Sembelih ni. Dia tak fikir lagi risiko dia. Apa akan jadi? Berdarah tak berdarah ke? Ismail dia tak fikir. Sebab dalam kita menangani isu perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada pilihan, tuan-tuan. Allah kata buat, kita buat. Walaupun nampak semacam tak akul sifat dia, itu pada pandangan kita. Tapi pada Allah SWT, syariat yang diturunkan itu ialah sesuai untuk kita dan sesuai pada fitrah. Sesuai, tuan-tuan. Sampailah isu yang berkaitan dengan hudud yang ni. Ada orang melihat bahawa hudud ni tak sesuai dalam konteks zaman yang ada. Sebab Allah SWT turunkan syariat ini, tuan-tuan, sesuai dengan fitrah dan dia tidak akan menginayai sesiapa. Tuan-tuan pegang yang tu. Bila kita ada tanya itu ini dan sebagainya, ini yang tak jadi ni. Betul kita mengalungkan Brunei, tuan-tuan. Brunei yang negaranya tak begitu terkenal sangat. Tiba-tiba negara dia heboh berusaha untuk melaksanakan hudud. Kita yang dah lama pun tak boleh buat. 56 tahun pun negara kita tak boleh buat lagi. Silap di mana, tuan-tuan? Barangkali inilah. Sebab kita banyak qila wa qal. Nanti kalau buat ini apa akan jadi pula? Kepada pelabur dan sebagainya. Bila kita banyak bertanya tentang Allah, tentang hukum Allah, inilah jadinya. Jadi sebab itu sifat kita sebagai insan, sebagai hamba, tuan-tuan, Allah suruh kita buat. Kita pegang tu. Allah tidak akan menginayai sesiapa. Allah katakan takkan zalam, takkan melakukan satu kezaliman kepada hamba dia. Itu antara ayah dengan anak. Kemudian Ibrahim sebagai anak, tuan-tuan, bagaimana dia berhadapan dengan isu ayah. Isu ayah ni, tuan-tuan. Sayang Ibrahim pada ayah ni. Dia
ayah dia pada ayah dia Ibrahim ni Azar. Ayah dia Azar. Ayah dia ni ialah pembuat berhala. Nabi Ibrahim minta supaya ayahnya meninggalkan daripada menyembah berhala. Mana nak mahu orang tua tu? Motong rezeki dia. Rezeki dia dibuat daripada memahat batu untuk jadikan berhala. Tiba-tiba Ibrahim berdakwah supaya ayahnya tidak menyembah berhala. Jadi terpotonglah bisnes dia. Tapi tak apa. Demi kerana dakwah, aku kena dakwah juga ayahku. Ialah orang yang mesti dia dihadapi ini. Walaupun terpaksa dihalau daripada rumah. Akhirnya dihalau daripada rumah, tuan-tuan. Sayang pada ayah. Ayah pun kena didakwah juga. Ini seorang tokoh da'i dan seorang anak dengan ayah. Kemudian Ibrahim sebagai suami dengan Siti Hajar, tuan-tuan. Siti Hajar pun dia tak tanya, kenapa tinggal kami di tengah-tengah padang pasir ini? Sehingga Hajar menyatakan bahawa, wahai Ibrahim, adakah kamu balik semula ke Palestin ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ibrahim menjawab, dia kata, ya, ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sudahlah, boleh berjalan. Kau boleh pergi. Artinya, seorang isteri dia bersedia menerima ujian ini bila dia tahu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, isu Ibrahim ni, peristiwa ini sebenarnya ialah menguji ketaatan. Menguji sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan kita kepada Islam. Kita ramai orang dia tak betul yakin dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang sekecil-kecilnya sampailah yang sebesar-besarnya. Dan sampailah ke peringkat dia berhadapan dengan Namrud. Macam Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun, tuan-tuan. Izhab ila Fir'aun. Dan Nabi Allah Ibrahim berdebat dengan Namrud. Bila Nabi Allah Ibrahim memecah-mecahkan berhala-berhala yang kecil yang ada ni, tuan-tuan. Tinggal satu yang besar untuk dijadikan sebagai poin untuk berdebat dengan Namrud. Kata di Namrud, dalam Quran, anta fa'alta hadza ya Ibrahim. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Adakah kamu yang buat ini, wahai Ibrahim, dengan tuan-tuan kami ini? Kalau nak tahu, tanyalah pada Tuhan yang besar itu. Rupa-rupanya, ya, dalam sirah perjuangan politik ini, tuan-tuan, kita kena berjumpa dengan pemerintah yang zalim ini. Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Tuan-tuan, jangan lupa. Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud. Nabi SAW bertemu dengan orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan sebelum dia Islam dan sebagainya. Kena bertemu dengan mereka ini. Macam mana cara nak bertemu? Ikut zaman. Nabi Musa bertemu di istana. Namrud pergi bertemu tempat Nabi Ibrahim bertemu tempat Namrud, istana dia. Nabi Muhammad SAW bertemu di mana saja. Baik kita hari ini nak bertemu di mana? Pemerintah yang zalim, dia tetap berlaku sepanjang zaman. Sebab apa, tuan-tuan? Allah dah takdirkan pada kita. Di mana saja umat Islam hidup, di situ mereka akan berhadapan dulu dengan pemerintah yang zalim. Itu dia punya dah ketentuan Allah. Kalau kita tanya balik, mengapa Nabi Musa tak menang dulu? Tak jadi kerajaan dulu daripada Fir'aun. Tiba-tiba Fir'aun yang di atas, Nabi Musa pula yang di bawah dan Nabi Musa pula yang diseksa. Kenapa Nabi Musa tak dulu? Dan Fir'aun di bawah.
Ketika Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Mengapa Nabi Muhammad awal-awal lagi dah jadi pemerintah di Mekah? Tidak Abu Jahal, tidak Abu Lahab. Tiba-tiba mereka yang berkuasa, Nabi dan para sahabat diseksa dan sebagainya. Mengapa tak jadikan mereka dulu? Dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu. Allah kata, dia suruh kita ni bekerja. Kalau begitu senanglah. Kalau Nabi Muhammad awal-awal lagi, ya, Abu Jahal di bawah, senanglah tuan-tuan kerja kita. Macam kita sekarang lah. Ya, kalau kita dah awal dah ada kuasa banyak, 56 tahun kita dah ada kuasa, awal-awal kita dah ada dah, senanglah. Senanglah tuan-tuan. Ini terpaksa kadang-kadang dihalau, kadang-kadang dikacau, kadang-kadang ditangkap, kadang dibunuh dan sebagainya. Tak dapat-dapat juga. Sehingga para sahabat pernah bertanya, Ya Rasulullah, mata Nasrullah? Soalan para sahabat kepada Nabi SAW. Mata Nasrullah? Bila kita tak menang, Ya Rasulullah? Dah lama orang ni. Orang kita pun mungkin bertanya ni. Bila nak menang? Dah menang-menang jatuh pula. Kami di Perak dah menang-menang jatuh pula. Menang jatuh. Menang jatuh. Bila menang? Ala inna nasrallahi qarib. Allah kata, insya-Allah kejayaan dekat dah. Dekat berapa tahun? Buat kerja. Mungkin dekat tu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 100 tahun. Orang ikhwan pun dah menang-menang jatuh balik. Betul orang kadang-kadang tak bila politik ni, tak ada pasal lah. Aku nak semayang sudah. Kalau menang pun jatuh balik. Di Algeria pun jatuh balik, tuan-tuan. Di Mesir, Mursi dah naik dah, jatuh balik. Takut di Malaysia pun naik-naik menang-menang, jatuh balik. Biar pilih politik ni. Mampu ambil lah. Kalau orang yang keras tu, dia kata macam tu jawapan dia. Tahu kita teruskan. Sebab Nabi meneruskan, ya, Nabi Musa meneruskan, Nabi Muhammad SAW terus berhadapan dengan gulungan ini. Rupanya tuan-tuan, pemerintah yang zalim ini mesti kita hadapi dia. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Tanya ni. Wahai Musa, kamu kena jumpa dengan Fir'aun kerana Fir'aun ni dia ni derhaka pada Allah SWT. Itu kalimat waktu itu. Kita sekarang nak buat macam mana tak tahu. Izhab ila Najib. Buatlah macam tu nak buat. Innahu tagha. Kamu semua kena pergi jumpa dengan Najib dan kuncu-kuncunya kerana dia ni derhaka. Derhaka ke? Kita baca. Derhaka ni bukan nanti cekik orang, tuan-tuan. Bukan nanti cekik orang, bukan nanti bunuh orang, bukan nanti lenyek orang macam di orang Ikhwan yang dilenyek dengan kereta kebal, yang dilenyek dengan terak dan sebagainya. Zalim ini, dia tak buat apa yang disuruh oleh Allah SWT. Memerintah secara yang tidak adil, itu zalim nama dia. Cuma orang kita ni tak terasa zalim ni. Sebab dia boleh dapat 500, dia boleh dapat kain pelikat, dia boleh dapat ayam itik pun ada. Jadi dia tak rasa itu satu yang bersifat zalim. Entah dia apa kata aku dapat duit. Jadi kita kena pergi. Maka pergi hari ini tuan-tuan, ialah pergi di parlimen, bercakap dalam parlimen, bercakap dalam Dewan Undangan Negeri, bercakap dalam PBT, cakap dalam dewan-dewan dan sebagainya. Ini tempat untuk kita bercakap. Bertemu macam Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun ni. Bezalah zaman Fir'aun dengan zaman kita hari ini. Tempat yang paling sesuai untuk jumpa ialah tempat. Untuk nak berjumpa dalam parlimen, nak berjumpa dalam Dewan Negeri ini, kena dapat kuasa lah. Kena ada kuasa. Maka untuk mendapatkan kuasa, satu kewajipan. Untuk kita nak berhadapan dengan orang yang zalim, maka kita kena ada dia punya wasilah dia. Maka lil wasaili hukmul maqasid. Untuk nak sampai kepada satu matlamat kita ni, maka wasilah jalan itu menjadi satu kewajipan kepada kita. Macam kita nak semayang lah.
Nak semayang ni kena ada air. Ya, untuk nak mencari air ni kita kena cari. Kalau tidak kita tak boleh semayang sebab kita tak dapat air, tuan-tuan. Inilah kita nak berjumpa. Itulah yang kita lihat Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Tapi bahasa orang zalim. Tuan-tuan, kita kena ingat ni. Bahasa orang zalim, dia bukan bahasa debat. Dia bukan bahasa bincang. Bahasa orang zalim ialah bahasa tangkap. Bahasa tangkap. Tangkap, bila dia tak ada jawab, dia tangkap Nabi Allah Ibrahim. Nah, dia tak apa ni, kamu kena tangkap ya. Tangkap. IC zaman tu lah. Ya. Tangkap, dibakar. Tapi Allah berikan pertolongan. Waktu pejuang-pejuang Islam ni, tuan-tuan, dia kena tawakal banyak pada Allah. Apa nak jadi pun jadilah. Tapi Allah berikan pertolongan. Siapa boleh sangka bakar dengan api ni? Bertibun-tibun kayu yang disusun. Berbulan-bulan lamanya dia orang menyusun ni untuk nak membakar. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, tolong selamatkan dan sejukkan Ibrahim gini. Salaman, bardan wa salaman. Sejuk dan selamat. Maka terlepas Nabi Allah Ibrahim daripada ujian ini. Kemudian seorang arkitek, Allah suruh bina Kaabah, tak tahu nak bina Kaabah ni. Mana ada sekolah buat Kaabah tu? Masa zaman itu tak ada. Sekolah nak buat Kaabah tak ada. Macam juga Nabi Nuh AS, sekolah nak buat kapal tak ada belajar. Nabi Nuh kata, aku tak tahu nak buat kapal. Allah kata, engkau buat, aku akan berikan ilmu itu. Ini, tawakal kena tinggi, tuan-tuan. Nak berjuang dalam Islam ni, tawakal kita kena tinggi. Tidak kita akan separuh jalan je. Sebab kerja kita banyak. Gangguan pun banyak, tuan-tuan. Lepas tu kadang orang lebih suka dia duduk selesa. Dia, bila aku boleh semayang dah lah. Pergi datang masjid, semayang balik. Lepas tu hantar anak ke rumah. Pergi sekolah ke dan sebagainya. Jadi itulah. Tapi perjuangan kita lebih jauh daripada itu, tuan-tuan. Masalahnya adalah nak membina negara. Fokus pada Nabi Ibrahim ialah membina negara. Untuk nak bina negara, kena lawan dulu puak-puak yang zalim ni. Selesaikan dulu masalah Namrud. Barulah Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah, ajak anak membina Kaabah. Anak kena bawa dalam kancah perjuangan. Orang sekarang anak dia tak bila jadi apa? Aku je yang nak berjuang. Nak kena kuat orang kata, kuat ni, puak-puak yang zalim ni, mentah yang tak betul ni, kita kena kuat-kuat dulu, baru boleh buat Kaabah. Allah Ibrahim. Betul kita sekarang pun, nak buat nak hudud dan sebagainya ni, nak bina secara yang lebih aman, kena kuat puak-puak ni, tuan-tuan. Baru boleh. Tidak tak boleh. Nak kuat tu lah yang ada masalah tu. Nak kuih-kuih tepi tu, ya, baru kita boleh nak ambil yang jernih ni. Jadi ini satu kerja. Nabi Musa pun paksa berapan je. Berapan, kena kuat dulu Fir'aun. Kuat tak jadi. Ya, duduk dalam rumah tak jadi. Duduk dalam istana, ya, jadi anak angkat kepada Fir'aun pun tak jadi. Duduk dalam ni tak boleh jadi, tuan-tuan. Dia kena keluar. Akhirnya dia keluar. Dia keluar pergi ke Syam, ke Syria. Ni Allah perintah balik semula. Kamu kena jumpa balik Fir'aun. Berdakwah kepada Fir'aun. Berlakulah pertembungan. Dakwah tetap dakwah juga. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, orang kata masuk politik ni, untuk hari ini, tuan-tuan, masuk politik adalah satu yang diperlukan hari ini. So, Qardawi menyatakan bahawa jalan pintas untuk kita nak berusaha untuk nak melaksanakan Islam, jalan pintasnya ialah menerusi politik yang ada. Kalau harap dakwah ya, tuan-tuan, lambat. Sebab dia tak ada power, dia tak ada kuasa. Sebab bila masuk dalam Dewan Undangan Negeri, ya, saya masuk dalam Dewan Undangan Negeri ni, nampak ada benda yang apa? Kalam kita tu ada masin sikit.
Daripada kita cakap di tepi pasar, ya, cakap di tengah orang ramai, di tempat kenduri, cakap di masjid pun dia tak ada power apa-apa. Sekadar mendengar, kadang-kadang kena denda lagi ada. Cakap dalam parlimen, kita buat cadangan dan sebagainya, diterima dan dilaksanakan. Di seluruh negeri, kalau dua-dua lah. Kalau di parlimen, seluruh Malaysia. Sikit kuasa yang boleh kita memanfaatkan. Dalam kadar bahawa kita tidak mempunyai kuasa yang penuh, tuan-tuan. Kalau kita ada kuasa yang penuh, maka sudah tentulah kita akan dapat melaksanakan sepenuhnya. Lepas tu Nabi Yusuf AS berusaha untuk menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan yang zalim pada masa itu. Untuk apa? Dia nak berikan apa yang boleh dia berikan pada masa itu. Jadi ini tuan-tuan, sekadar saya melihat kembali kepada tokoh yang terbaik untuk kita ambil contoh ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam, anak, isteri, ayah, rakyat, membina Kaabah dan sebenarnya menyeru umat untuk datang menunaikan haji. Biwadin ghairi zi zar'in, di satu tempat yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Duk fikir ni macam mana aku nak ajak orang datang ke Mekah. Dalam keadaan Mekah tak ada apa. Nak buat pembangunan ni, Nabi Allah Ibrahim nak buat pembangunan, macam mana aku nak ajak orang datang. Dalam keadaan bandar pun tak ada apa-apa. Duk fikir ni macam mana nak buat. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja. Akhirnya Mekah lama kelamaan orang datang terus menjadi satu tempat ibadat bagi orang Islam. Maka Allah fardukan bahawa kalau nak buat haji, tuan-tuan mesti pergi ke Mekah. Walaupun orang-orang barat mereka mengatakan, ya, orientalis di antaranya mereka mengatakan bahawa Muhammad ini ialah dia seorang yang kapitalis. Dia wajibkan haji supaya orang datang ke Mekah, akhirnya dia dapat income di Mekah. Sangka Mekah tak ada apa, ni orientalis ni. Dia seolah Nabi ini nak cari duit. Lepas tu dia suruh orang datang ke Mekah, wajibkan haji, orang semua pergi haji, maka dapat income di sana. Bukan itu. Tapi sebagai satu di antara ibadat yang kalau orang-orang haji ni, dia pergi menunaikan haji dengan niat yang betul-betul orang kata mabrur lah tuan-tuan, insya-Allah kita ni semakin baik. Tuan bayangkan tuan-tuan, kalau 30,000 orang pergi haji, yang pergi itu penyamu pun ada tuan-tuan. Yang kaki rawan pergi. Kaki nipu pun ada. Yang macam-macam pergi ke Mekah dengan matlamat, ada di antaranya yang nak bertaubat dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan kalau 30,000 orang tu dia balik semula Malaysia. Dia buang di Jumrah tu. Dia buang di Mekah tu dosa-dosa yang ada tu. Saya rasa Malaysia akan bersinar. 30,000 orang dah tak buat jahat dah, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang turun tangga lah. Turun tangga kapal terbang tu, habis dah tudung. Tudung dah habis dah. Seminggu lepas tu bincang pula macam mana kita nak buat karaoke ni. Yang begitu. Tuan-tuan bayangkan. Lepas tu orang barat, dia cuba untuk mengocakkan, ya, iman orang yang pergi Mekah ni, supaya mereka ni hanya sekadar pergi Mekah, bukan menunaikan haji. Haji ini sekadar pakai serban. Balik pakai serban. Kadang 3 serban balik. Atas satu, sini satu, kemudian atas ni satu. 3 serban. Balik. Balik dia tentang Islam macam tu juga. Tuan-tuan. Lepas tu suruh pergi sana. Haji tak boleh buat di ni. Di section 8 ni tak boleh buat sini. Haji tak boleh buat sini. Atau dia buat di balik pulau. 1 3 dulu dia orang pergi di balik pulau. Tak boleh buat di situ.
dia kena buat di Mekah. Ada duit ke tak ada duit ke, kena pergi sana. Tuan-tuan, dengan korbannya, dengan hajinya, ini tak lama lagi kita nak sambung ma'an hijrah pula. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya Allah, cukup banyak peristiwa dalam Islam ni yang kita boleh ambil pelajaran. Tapi dia tak menjadi, tuan-tuan. Apa dia? Yang saya katakan, dia kena kembali negeri. Arundika qaryatan amarna murafiha fafasaquha ayah. Kalau Allah Ta'ala aku nak jadikan, nak gunakan satu kampung, satu negeri itu, jadikan pemimpin di situ jadi jahat. Pemimpin itu orang jahat. Tuan. Kalau pemimpin orang jahat, sah negara itu akan hancur. Negeri akan hancur, negeri akan berlaku macam-macam, jenayah dan roboh dan sebagainya bila pemimpin jadi jahat. Tuan. Tapi kalau kami nak berkat satu negara, satu negeri, maka kami jadikan bahawa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai. Ya. Kalau penduduk satu kampung tu, negara negeri itu, mereka ni beriman dan bertakwa pada Allah SWT, nescaya kami akan turunkan keberkatan. Itu yang macam berlaku, tuan-tuan. Runtuh saja satu negeri itu. Runtuh masjid, runtuh jambatan, runtuh stadium, runtuh surau, runtuh. Orang kan tak nampak ni, orang tak nampak. Tapi itulah, kalau negeri itu dia dipimpin, pemimpinnya orang-orang yang baik, dia akan baik semua. Kalau yang pemimpinnya dia jahat, fasik, maka akan berlaku kemusnahan. Ada secara zahiri ataupun secara maknawi, tuan-tuan. Betul ayat yang saya bacakan tadi, tuan-tuan. Ya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan, ya, kepada kamu, pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kita orang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Ayat ni dia ada 4 benda yang kita boleh lihat. Bahawa orang yang nak memimpin ini ialah nak mengganti kepimpinan. Kalau istilah dalam sembahyang tu, tuan-tuan, ialah kita nak ganti imam. Imam terbatal, maka orang di belakang tu dia naik menggantikan imam. Itu istikhlaf nama dia. Maka kita ni adalah orang yang nak mengganti kepimpinan. Nabi dah meninggalkan kita, ya, maka kitalah yang akan mewarisi Nabi SAW. Tak ada Nabi dah lepas itu. Maka proses ialah proses istikhlaf sekarang ni. Nak mencari pemimpin. Nak cari pemimpin yang kita dah buat pilihan raya dan sebagainya, kita hendakkan pemimpin. Dunia tak boleh sunyi daripada pemimpin. Sejak zaman Nabi Adam sampailah sekarang ni, tuan-tuan, kita perlukan kepada pemimpin. Yang memimpin kita, istikhlaf. Allah bagi jaminan yang hanya mampu untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya ialah orang beriman. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh saja yang layak jadi pemimpin ayat ini. Orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang zalim, mereka bukan pemimpin yang sebenarnya. Ini kita nak satu nak kalian. Nak jadi pemimpin. Dia ikutlah, kalau boleh bagi duit, kita jadi pemimpin lah. Ya, Pak dunia kebenaran sekarang ni, tuan-tuan. Dan dah sebalik ni, tuan-tuan. Yang baik dijahatkan. Orang yang baik jadi jahat. Orang yang jahat jadi baik. Tak tahu orang ni kata pun tak juga, dan jahat pun tak juga. Tapi sebenarnya dunia hari ini, orang yang jahat macam mana nak jadi baik. Maka dielan dan diberikanlah satu anugerah. Dan maka jahat dia akan hilang, tuan-tuan. Orang jahat untuk nak mengikir jahat dia, dibagi anugerah. Orang baik nak jadikan dia jahat, cari skandal dia atau membuat skandal untuk dia. Maka akhirnya orang yang baik akan dikatakan
jahat. Lepas tu kita lihat ya bagaimana Amerika dan sebagainya, mereka melabelkan beberapa negara-negara yang nak melaksanakan Islam ni dilaga-lagakan. Dia cari isu-isu apa? Ekstrim, isu Syiah, isu pertempuran antara Islam dengan Islam dan sebagainya. Untuk dia nak melemahkan umat Islam bahawa tidak ada satu model dalam dunia ni negara Islam yang sepenuhnya. Jadi isu kita ialah isu pemimpin. Itu yang dikatakan istikhlaf ni. Isu pemimpin. Masalahnya pemimpin ni. Ya. Peringkat yang bawahan sampailah ke peringkat atasan. Pemimpin yang tak betul pun sekarang ni tuan-tuan ya. Nak cerita ni, orang dah hilang dia punya nilai dia. Pilih pemimpin. Tak tahu lah tuan-tuan, kalau negara-negara barat, negara China, Jepun, Korea ni, kalau pemimpin tu dia ada skandal sikit, pakai tak naiklah dia pemimpin. Mereka, walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka ada nilai dia. Ada nilai. Tapi masuk negara kita ni, kadang pemimpin yang teruk tu, itu ada dilantik sebagai pemimpin. Orang tahu dia ni rasuah, orang tahu dia ni skandal, orang tahu dia ada masalah, dilantik sebagai pemimpin. Tak tahu nilainya di mana. Kalau yang Korea tu tak katalah dia tak ada Quran. Quran tak baca, hadis tak baca. Tapi yang di negara kita ni, yang baca Quran, yang semayang, hitam dai-dai ni, dia tak boleh nak bezakan mana pemimpin yang betul, mana pemimpin yang baik. Tapi Allah kata, istikhlaf pemimpin orang yang beriman dan beramal soleh yang layak jadi pemimpin. Itu satu, istikhlaf. Kemudian kita lihat yang kedua pula ialah apa yang dipanggil dengan tamkin ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum. Ialah proses untuk tamkin. Tamkin ini ialah untuk kita nak berkuasa di atas muka bumi. Dengan nak bawa agama Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tamkin ni ialah kuasa politik. Dah ada pemimpin, kita nak cari kuasa politik. Nak memerintah, kena ada kuasa politik, tuan-tuan. Itu yang orang masuk pilihan raya tu. Pilihan raya ni bukan kita menang, nak jadi ketua bahagian dan sebagainya, nak dapat tender, bukan itu. Bukan itu sebenarnya, tuan-tuan. Bagi orang yang beriman, pemimpin yang beriman, dia nakkan kuasa itu ialah untuk dia laksanakan hukum Allah SWT. Itu matlamat dia mesti ada. Macam juga Nabi SAW ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan. Di Mekah tak ada kesempatan untuk mendapatkan kuasa. Kuasa dibolak oleh orang musyrikin Mekah. Tuan-tuan, sampai di Madinah, barulah ada ruang-ruang Nabi ada kuasa, dan waktu itu orang-orang munafik dah ada dah. Kemudian orang Yahudi yang ada di kota Madinah, kerana mereka golongan yang minoriti dan mereka melihat bahawa kaedah Islam itu ada, dan mereka walaupun secara tak rela mereka ikut juga. Ya, mereka ikut juga kerana mereka ni tak mampu untuk berhadapan dengan kekuatan Rasulullah SAW. Walaupun terpaksa berperang, perang juga. Ya, tapi mereka kata bahawa perang pun kalah. Namun nak iktiraf Muhammad secara redha ni tak. Dia kena lawan juga. Maka mereka berperang. Jadi inilah yang kita nakkan kuasa ni, tuan-tuan. Macam negara kita sekarang ni, tuan-tuan. Kita ada kuasa yang masalah jenayah. Saya tengok tadi saya baca surat khabar, kesian juga ni yang dibunuh di bank dia. Allah, kesian. Hari-hari bunuh. Senapang tak tahu hilang mana. Senapang boleh hilang. Dalam laporan audit ni, senapang pula boleh hilang. Gari boleh hilang. Tuan-tuan. Kalau tengok jenayah ni macam-macam, tuan-tuan. Dia bermula daripada pemimpin. Keberkatan seorang pemimpin tu kena ada. Keberkatan. Cik, kau tak nampak berkat ini? Berkat seorang pemimpin yang beriman pada Allah SWT, dia memimpin, menyayangi rakyat-rakyat dia, kemudian harta dia jaga, dia tak ambil harta,
Ya, dia tak gunakan kesempatan kuasa dia yang ada. Sebab orang memimpin itu ada dua. Satu kuasa, yang kedua ialah harta benda yang ada. Hutan, balak dan sebagainya itu yang dia boleh ni. Jadi dua-dua ni cukup memberikan kekuatan pada siapa yang memimpin. Kalau dia tak beriman, habis balak. Kalau dia tak beriman, dengan kuasa yang ada, habis orang ditangkap. Habis orang dia dakwa. Hanya orang yang amanu wa amilus salihat, yang beriman dan beramal saleh. Jadi proses untuk kita nak tamkin ni, nak dapatkan kuasa dan nak berikan kuasa itu kepada orang-orang yang beriman untuk memerintah. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Proses yang ketiga setelah istikhlaf ni, istikhlaf, kemudian tamkin, dan yang ketiga ialah proses tabdil dipanggil. Nak menukar. Dia dah ada kuasa diberi, nak buat pertukaran. Sekarang orang panggil apa? Transformasi. Tapi tak jadi. Kita nak menukarkan. Dah ada kuasa, nak tukarkan. Kalau dulu kita ada kuasa, tak boleh buat hukum hudud. Dah ada kuasa, maka barulah kita nak tukarkan mana-mana sistem yang tak betul, mana-mana undang-undang yang tak betul dengan Islam tu, kita nak tukarkan. Min ba'di khaufihim amna. Setelah mereka berada dalam ketakutan, takut dengan undang yang ada, takut dengan sistem cukai yang ada dan sebagainya, kita nak jadikan daripada suasana undang-undang yang menakutkan orang tu kepada amna, kepada keamanan, kesejahteraan. Ini proses yang ketiga. Proses transformasi ini. Betul lah proses ini, tapi tak jadi. Kita nak buat macam Nabi SAW di kota Madinah, tuan-tuan. Ya? Dah dapat kuasa, turunlah ayat-ayat hukum. Zakat pun turun, ya, undang-undang hukuman pun turun. Sampailah hujung hayat Nabi pun haji, kewajipan haji pun turun, tuan-tuan. Itu setelah kita ada tamkin. Ya, tamkin dan kita nak buat perubahan. Sekarang tak boleh buat apa, tuan. Orang berzina, apa boleh buat? Sekarang ni lawak-lawak dia berkata, kalau tuan-tuan nak kenakan hudud, nak kena hudud juga, pergi lari di Brunei. Tangkap dia, pergi bawa ke Brunei. Itu barangkali kok boleh. Nak buat di Malaysia ni tak boleh. Takkanlah Tok Imam tangkap orang yang mencuri, tangkap, kemudian Tok Imam potong tangan lagi. Tak boleh. Sebab nak melaksanakan hukum hudud ini, dia mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang dia ada pakar dia ada dia punya polisnya, dia ada punya orang yang akan melaksanakan undang, semua ada. Dia tak boleh dibuat oleh masing-masing kampung, tak boleh. Takut nanti dia akan berlaku apa nama ni, melebihi daripada apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Maka kita perlukan negara. Negara perlukan pada pemimpin yang beriman pada Allah. Ini tabdil. Kalau kita nampak banyaklah. Sekarang 356. Hukum zina, enakmen jenayah negeri Perak, yang lain pun ada. Ya, 356 orang yang berzina, 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Tak betul lagi ni. Tak betul lagi. Ikut hukum Allah, ini bukan hukum Allah. Dia tak layak apa dinamakan enakmen jenayah syariah. Enakmen jenayah insaniah. Tak kira lah. Ya, manusia. Sebab 356, itu pun yang 3 tahun tak pernah dilaksanakan pun. RM5,000 tak pernah sampai pun. Biasanya dalam RM1,000 ke RM2,000. Sebat lagi tak ada. Dalam keadaan ini, dahlah undang-undang itu tidak menepati dengan Islam. Kemudian pelaksanaan dia pun tidak sampai kepada satu pelaksanaan yang lebih maksimal. Hanya setakat 1,800. 1,800 bagi setengah orang 1,800 ni biasa ya. Dia boleh bayar bila masa. 100,000 pun dia boleh bayar.
Baik, bagaimana kita nak hadapi ini? Masalah undang-undang, masalah hukum Allah yang Allah minta kita ni laksanakan hukum dia. Tak ada khiyarah dah, tak ada pilihan dah, melainkan itulah hukum dia. Walaupun ada orang Tomah mengatakan nanti kalau kita laksanakan macam-macam barat akan pulau dan sebagainya, itu semuanya ialah dakwaan-dakwaan mereka. Ini yang kita nak laksanakan, nak tabdil, nak kita nak tukarkan daripada 3, 5, 6 tu kepada hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, bila mereka ni berzina dan dia betul bersalah, maka hendaklah kamu sebat mereka 100 kali sebat. Ni tinggal 6 ya tuan-tuan. 6, mana lagi 94 tak tahu. 94 dah hilang tuan-tuan. Lepas tu kalau kita lihat ya, orang pergi Mekah, dia pusing batu, kucup batu, melontar batu jumrah tu, dia orang tak nak tanya pun. Pasal apa pusing batu? Dan pasal apa kucup batu? Sehingga Abu Bakar pun kata, kalau aku tak tengok Muhammad ni mengucup batu, aku takkan kucup. Kemudian dia melontar, ambil 7 biji tu, lontar jumrah tu, tak pernah tanya pun. Pasal apa pula ni? Kerja gila ke apa? Kerja bodoh, dia tak nak tanya. Sampai tang hudud, tuan-tuan, dia tanya. Apalah ni? Ya, habis batu. Yang potong tangan, habis orang makan sup tangan, sebagainya. Situ orang bertanya. Kenapa yang tadi orang tak tanya? Pusing batu ni, lagi orang kata, apa pusing batu? Cakap pusing batu ni, rumah aku boleh. Dia kata, di section apa pun boleh pusing batu. Ni aku habis duit ambil 10,000. Ada pula pakej sampai 48,000 pun dah. 68,000 pun dah pakej. Pun tak boleh pergi ke haji baru ni. 28,000 tak boleh pergi. Jadi inilah tuan-tuan ya. Dunia akal. Orang berhujah sekarang dengan akal. Jadi bila orang menggunakan akal, maka dia akan menepikan Allah SWT. Maka dia akan cari dunia yang bersifat apa rasional dia. Sedangkan dalam Islam ni dia tak ada rasional dah. Dia kira ta'abud. Allah suruh kita buat. Amrun ta'abudiyun ni ilah dia. Buat. Adalah benda yang kita boleh cari sebab dia. Cuma sekadar kita nak tahu aja. Mengapa arak diharamkan? Kita boleh carilah secara akal. Mengapa arak diharamkan? Oh gini. Minum arak dia boleh jadi mabuk. Bila mabuk ni kita akan hilang akal. Bila akal kita dah buat perkara yang kita tak kita ialah yang apa menyebabkan kita luar daripada pemikiran kita. Jadilah bila orang berhujah dengan akal. Jadi kita nak balik yang tadi, kita nak tabdilkan, nak buat pertukaran. Mana-mana yang tak betul, mana-mana yang lemah, mana-mana yang kurang, tuan-tuan, kita nak betul setelah ada tamkin, setelah ada kuasa dan setelah ada pemimpin. Jadi, maka dia kena sekali itu, tuan-tuan. Pemimpin, ada negara, ada kuasa dia. Ya, sebab untuk kita nak merintah ni, kita kena ada negara dia. Ada negara dia, ada perlembagaannya, ada rakyatnya, ada pemimpinnya. 4 benda ni kena ada. Sekarang ada negara saja, pemimpinnya tak betul, tak boleh jadi juga. Ada pemimpin, ada negara, undang-undangnya tak ikut Islam pun tak boleh juga. Ada semua tu, rakyat tak ada pun tak boleh. Maka dia kena ada keempat-empat itu, maka barulah kita boleh selesa. Baik, kemudian lepas itu, yang buduna ni. Maka bila dah suasana 3 tu dah ada, tuan-tuan, istikhlaf pemimpin pun dah ada, kemudian kuasa pun dah ada dah, tamkin tadi ni, dah ada kuasa tu kita ada buat perubahan macam-macam perubahan yang ada, maka waktu tu seluruh ibadat tertumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sistem ibadat tu kita kena atur balik. Apa maksud ibadat? Dan bagaimana kita nak laksanakan ekonomi, laksanakan hiburan macam mana,
Ya, nak laksanakan sukan macam mana, ini diatur. Ya, dengan tujuan untuk yang buduna ni. Mereka ni menyembah aku. Balik pada konsep ibadat. Konsep ibadat ni dia luas tuan-tuan. Ya. Mereka sembahkan aku, la yusyriku nabi syai'ah. Mereka menyembah aku dan mereka tidak melakukan syirik pada aku ni. Tidak menduakan aku. Tidak jadikan orang lain sebagai Tuhan. Ya. Allah Tuhan. Dah sampai tahap tu tuan-tuan. Maka bila sampai tahap tu, barulah kita katakan bahawa kita dah berjaya mewujudkan satu suasana negara yang dapat dipimpin dan negara yang dipanggil dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini nak wujud ni tuan-tuan. Ini kerja kita ni. Kita belum sampai lagi macam mana orang ikhwan. Kita masih lagi relax. Pendakwah-pendakwah di sini pun masih lagi relax. Berdakwah pun dalam ni dalam aircon ada. Aircon ada. Setengah-setengah tu pergi pun naik kereta pun pada-padalah kereta. Selesa. Bandingkan orang ikhwan. Pergi tak ada apa. Orang di Syria tuan-tuan, Afghanistan. Tak ada. Kita masih lagi selesa. Pergi berdakwah itu baru berdakwah tuan-tuan. Berjuang pun tak tu sangat. Habis sangat penjara ya. Habis sangat gas medis mata ya tuan-tuan. Takat tu. Mana kita masih lagi dalam konteks berhadapan dengan ujian yang taklah macam mana sahabat-sahabat kita yang dibunuh, yang digari, yang dipenjara, yang yang dilenyek dan sebagainya. Belum lagi sampai tahap tu. Kita masih lagi rasa ada selesa. Masih lagi rasa ada, tak apalah hang buat dululah. Aku tengok dari belakang. Masih lagi dia minta derma tu. Lepas tu saya baru ni bila korban ni, kerana saya marah juga ada anak buah saya tu. Kedekut nak korban. Kata kalau cakap nak korban, orang yang pakai kereta, yang rumah ada, yang dua-dua bekerja, dah tentu boleh buat korban dah. Tak buat. Dia tanya, apa tahu tu korban ni Allah tak cukup duit Ustaz? Hei, tak cukup duit. Dua-dua kerja, dia tak merancang. Lepas tu korban ni kena susun sampai sekarang ni lah. Tubuh satu jatuh jantan kuasa. Ya dia ni kerjanya cari lembu ya. Jantan kuasa ni kerja cari lembu. Sampai dah kat ujung dekat nak korban yang akan datang ni. Itu 50 pun boleh. Kedekut. Lepas tu korban dia nak uji kita. Kebakhilan kita nak uji. Bakhil ke tak bakhil ke? Kita pergi haji pun begitu tuan-tuan. Pergi haji. Mengapa orang Malaysia pergi haji ni usia dah lanjut. Baru ni tuan-tuan 84 tahun. Pergi pun dah disorong ya. Soal takdir tu lain lah. Tapi masih ada satu yang tak kena dengan sistem kita di sini. 84 tahun baru pergi Mekah. Sepatutnya dah lama dah dia boleh pergi Mekah. Kalau dia tak mampu adalah benda-benda yang kita boleh cari. Kita beli SP kita boleh dulukan dulu. Ya, kemudian pemimpin dia bagi macam mana Harun Ar-Rashid ini. Dia kalau dia tak pergi perang, dia haji. Kalau dia tak pergi haji, dia menghajikan orang 100 orang pergi haji. Kita ada duit nak buat meja, nak buat bangku tepi jalan, tepi kebun-kebun tu. Kan ada orang buat ni. Bangku dekat dengan taman tu, taman rekreasi tu, dia lebih suka bagi derma bangku tu. Bangku batu itu. Tulis nama dia. Datuk ni dan sebagainya. Tang tu tak payah buat batu pun tak apalah. Bagi orang pergi haji. Kita sifat pemurah tu kita tak banyak sangat. Sebab apa? Kita masih lagi rasa keakuan tu, individualistik tu masih lagi tinggi. Dia Allah kata korban itu sebagai tu ujian untuk kita nak merawat penyakit bakhil. Bakhil untuk berderma, bakhil untuk kita melakukan ibadat. Ada pula yang dia kata, saya tahun lepas dah buat dah Ustaz, tahun ni tak payah dah lah. Dah kita kata. Ya? Itu yang tahun lepas lah. Yang tahun ni, sebab sunat muakkad.
Haji pun begitu. Ya, haji pun begitu. Dah lanjut pun nak pergi. Dan bila kita suruh pergi awal, dia kata dia banyak lagi komitmen. Lepas tu saya pergi, bila pergi Mekah, saya jumpa orang Indonesia ni, dia muda-muda pergi. Umur dalam 30-an dia dah pergi dah. Saya tanya, kenapa ramai orang Indonesia boleh pergi haji? Dia bilang ada waktu yang masih muda. Dia kata orang Indonesia, dia kata mereka ni kalau ada wang, mereka dah ada duit dan sebagainya, kalau mereka tak pergi haji, itu dikatakan aib bagi masyarakat orang Indonesia. Aib ni maknanya malulah tak pergi. Tapi orang Malaysia dia tak terasa macam tu. Dalam umur 20-an, 30-an ni bagi dia kata kahwin dulu. Ataupun beli rumah dulu, beli kereta dulu dan sebagainya. Sebenarnya tak kena, cara macam tu tak kena. Dia tak kena. Ya, dia kena dulukan Allah. Kadang kenuri. Dia tak pergi haji ni tuan-tuan. Kenurinya Masya Allah 50,000 habis. Dia tak pergi haji lagi. Haji hukumnya wajib. Tuan-tuan, kenuri hukum dia sunat. Kita pun tak tahu sunat tak sunat ke. Saya haram pada. Antara wajib dengan sunat, tuan-tuan, kena buat yang wajib dulu. Potongan untuk tabung haji RM50. Potongan untuk rumah dia RM1,000. Potongan untuk kereta RM800. Tabung haji RM50. Nampak sangatlah. Akhirnya dia boleh pergi dalam usia 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dah mengingkang pun nak pergi Mekah. Tuan-tuan. Ini budaya kita di sini. Lepas tu kita kena berjawab. Saya jumpa seorang Kelantan. Dia muda lah dia pergi. Lepas tu, tak lama lepas tu, 2 tahun lepas tu saya jumpa dia pergi umrah. Dia kata, saya tanya, dulu kamu macam mana kamu boleh pergi haji lebih awal? Dia kata, saya waktu tu saya dapat duit, saya tu pergi haji. Saya tak ke kerusi ke, meja ke, apa ke, kereta ke, saya nak pergi haji dulu. Rupanya Ustaz kata, bila saya pergi haji, saya balik tu semua saya dapat. Kereta boleh beli, rumah boleh beli dan sebagainya. Berkat saya pergi haji dan saya tunaikan rukun yang kelima ini. Tergantung betul ya, Allah nyatakan bahawa orang-orang Nabi menyebut bahawa orang-orang yang dia mampu untuk menunaikan haji, tiba-tiba dia tak pergi dengan sebab kecuali dia mata Yahudian atau Nasranian. Dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Betul tak Nabi awal lah. Nak pergi ke Hanyai nanti dulu duit tu. Simpan dulu. Nak pergi ke Hawaii ke mana-mana ke, jangan pergi Hawaii dulu. Ini haji tak pergi lagi, Hawaii aku dah pergi dah. Dia kata. Mana sebut dia? California aku dah pergi dah. Perancis aku dah pergi dah. Semua aku dah pergi dah. Mekah saya tak pergi lagi. Orang ni berdosa kepada Allah SWT. Terus kita kena Allah didulukan. So kita rakyat didulukan, Allah didulukan. Allah didulukan daripada segala-galanya. Tak rugi orang, tak jadi miskin orang pergi haji ni tuan. Sebab saya suruh tuan-tuan pergi lebih awal. Yang dah pergi ni tak apalah. Yang dah pergi ni, kata Tok Qardawi, jangan pergi berkali-kali. Dah 3 kali dah dia pergi haji. Cukup. Tok Qardawi kata, duit yang nak pergi haji tu, 10,000 tu, bagi kat tu. Orang Syria ada, orang Afghanistan ada, orang Palestin ada, anak yatim negara kita pun ramai. Orang yang nak belah kepala dia pun ada, dia tak ada duit, bagi. Yang tu, cukuplah 3 kali pergi haji. Sekali pun dah cukup dah. Sebab haji sekali seumur hidup. Sebab kita ada salah faham ni. Kita salah faham kita ada haji ni. Ada kata pergi haji ni tak boleh buat jahat dah. Dia pun malas nak pergi. Kalau balik kan tak boleh buat jahat pula. Yang kedua dia kata, haji ni dia tak boleh kita nak berhutang. Kalau pergi nak berhutang tak boleh. Tu yang ada hutang rumah tak apa pula. Kemudian orang kampung dia ada tanah banyak.
tanah dia 10 ekar. Dia kata, saya tak ada duit. Kita nak pergi haji, tak boleh sampai kita nak jual tanah. Siapa kata macam tu? Tanah itu duit. Kalau orang yang ada tanah 10 ekar, jual 2 ekar. Pergi haji. Balik, ada lagi 8 ekar. Tanah itu duit. Sebenarnya. Tak jual. Sayang tuan-tuan. Inilah dia. Orang kata, sifat kebendaan, sifat sayangkan harta itu masih lagi ada dalam dada umat Islam. Nak kikih dengan sedekah, kikih dengan ibadat kurban, kikih dengan cara kita menunaikan haji. Islam pun tak zalim tuan-tuan. Soalan kita kata, apa lah Allah ni? Kalau orang nak kata lah, nak pergi haji nak kena duit. Sekarang campur satu lagi syarat dia ialah kuota. Tak naik kuota, tak boleh pergi haji. Tuan-tuan, kalau daftar tahun 2013, naik tahun 2025. Mati dulu boleh pergi haji. Tu kalau ada tuan-tuan ada duit ini, tuan berhutang lah. Pinjam bank, balik boleh bayar. Kemudian pergilah dengan package. Mahal pun mahal lah. Tuan-tuan dah sedia, dapat menunaikan haji lah. Inilah ya, tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya akhir ayat itu, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Orang yang menentang ini, yang menolak ini. Menolak yang dikatakan bahawa kita nak pilih pemimpin yang beriman, pemimpin yang beramal soleh, ya, kemudian pemimpin yang apa nama ni, yang nak mendapatkan kuasa, dan kuasa itu dia nak bina hukum Allah SWT. Kita tolak ini, mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik ini maknanya orang yang jahat, orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita balik kepada apa yang saya cakapkan di awal tadi ini, bahawa sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, satu kita nak kena kita meletakkan diri kita ni dalam tahap orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Beriman dan takutkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut oleh Imam Ali bin Abi Talib. Ya, orang yang takut pada Allah ini, sifat-sifat dia, pernah seorang laki-laki datang, namanya Hammam. Dia datang jumpa Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, kau tolong sifatkan padaku siapakah dia orang yang takutkan Allah, orang yang takwa ni. Ya, kata Sayyidina Ali, mereka ini ialah di segi mantiquhum as-shawab. Percakapan mereka sentiasa betul di mana-mana saja. Itulah percakapan dia. Di parlimen pun betul, di luar parlimen pun betul, di Singapura pun betul, di Kuala Lumpur pun betul, di mana-mana itulah kalam dia. Dia takkan berubah. Dia takkan berubah. Itu orang yang bertakwa. Kemudian malbasuhum al-iqtisad. Pakaian mereka sederhana. Ini orang yang takutkan Allah. Pakaiannya sederhana. Kita kan tengok keadaan lah. Pakaian tengok keadaan. Dan tengok kesesuaian. Jangan main bola pakai serban pula. Pakai jubah pakai serban. Kena tengoklah kesesuaian dan kena tengoklah keadaan dia. Kemudian dia berjalan penuh tawaduk. Orang takut Allah ni dia berjalan tawaduk, menunduk. Bukan jalan sombong, fakhura. Dia ada style dia, orang jalan sombong ni ada. Ya, dia kena ada sikit tawaduk. Kemudian hati mereka sentiasa berduka. Kata Ali bila Hammam bertanya tentang sifat orang yang takutkan Allah ini, dia rasa hidup dia, hati dia rasa berduka melihat nasib umat Islam. Bukan duka sedih pasal duit, tak ada. Sedih kerana melihat apa nak jadi dengan anak muda aku ni. Ya, apa nak jadi dengan surau dan masjid aku ni, orang tak ramai datang. Budak muda dah tak ada datang dah.
Dia banyak pergi ke wayang, pergi ke padang dan sebagainya. Sedih kerana itu, kerana agama, sedih kerana agama. Kemudian orang selamat daripada kejahatan dia. Kalau dia datang tu selamat barang-barang. Kalau dia jadi pengurusi, selamat masjid tu. Kalau masjid lah. Kalau surau, surau. Kalau stadium, stadium. Kalau apa lagi? Apa semua. Selamat. Tengok dia tu, aku percaya kan. Tapi, kalau orang yang tak bertakwa ni, kalau dia dah memimpin, tengok mukanya, tak jadi ni. Kalau dia jadi pengurusi, tak tahu jadi apa ni. Dia begitu, sampai begitu. Kemudian, tubuh mereka kurus. Ini kata Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Tubuhnya kurus. Tak tahu dah kurus macam mana. Kurus orang beriman lah, ya. Bukan mana orang gemuk, dia tak bertakwa pula. Tidak. Kurus ni gambaran kepada dia ni orang yang kuat beribadat, kuat berjuang, kuat berjihad dan sebagainya. Digambarkan kepada tubuhnya yang nampak seperti kurus, ya. Jangan marah pula orang gemuk ni. Aku ni tak takwa apa. Takwa apa makan banyak. Kemudian keperluan untuk dunia mereka ni hanya sedikit saja. Untuk dunia ni sikit, ya, tak apalah, berilah. Ini untuk dunia ni dia tak fikir sangat. Yang dia fikir untuk akhirat. Duit aku ni apa dia? Tak apalah, habislah. Pilih. Aku cari lain. Itu orang yang. Kemudian mereka ni kata dia Ali lagi ialah dia tak rasa banyak bila dia buat dia rasa masih sedikit. Dia tak rasa banyak yang banyak. Kita faham tak? Dan dia semayang ni, aku tak banyak lagi semayang ni, orang ni banyak lagi semayang. Yang berzikir dan sebagainya. Dia masih lagi tidak rasa banyak sesuatu yang banyak dia buat. Dan mereka rasa bahawa yang sedikit itu di tahap yang terlalu kecil. Dia nak tambah lagi. Itu sifat dia. Bila ada orang puji, ya, bila ada orang puji dia kata apa? Aku lebih tahu dia. Aku lebih tahu dan Allah lebih tahu. Kadang kamu puji aku ni, aku tahu diri aku ni. Kamu rajin lah semayang, aku tahu. Dan Allah tahu. Ya, kadang-kadang orang puji itu bukan pun, kadang betul ingat pun. Ya, saja dia nak puji ya. Dan kalau orang puji dia kata apa? Dia kata Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Tuhanku, janganlah engkau hukum aku dengan apa yang mereka katakan pada aku. Aku takut bila mereka muji aku. Waj'alni afdala ma yadhunnun. Dan jadikan bahawa apa yang mereka kata tu lebih afdal dengan apa yang mereka sangka. Kerana mereka sangka itu tak menepati dengan apa yang ada pada aku sebenarnya. Ya. Dan aku mohon ampun padamu apa yang mereka tak tahu. Mereka sebenarnya tak tahu nak puji aku ni. Aku ni yang tahu diri aku ni. Kerana sebenarnya yang mereka puji itu tak sampai tahapnya yang mereka puji aku ni. Aku lebih tahu. Dan orang bertakwa juga ialah mereka ni aktif dalam kerja-kerja hidayah. Kerja-kerja agama ni juga aktif. Ajak gotong royong ya, datang ya, insya-Allah. Tuan surah dia datang. Kerja-kerja apa? Kerja-kerja yang berkaitan dengan keagamaan dia cukup aktif. Kerja-kerja untuk nak mengaji ni, mana sebut yang mengaji ada. Kita aktif kerja makan, orang panggil makan, rajin lah. Yang tu aktif semua. Untuk makan, dia pergi mana-mana saja. Tapi untuk hidayah ni, dia tak begitu sangat. Ya. Kemudian, bercakap sentiasa dengan amal. Bercakap sentiasa dengan amal, mengaku kebenaran sebelum diperkatakan. Dia zaman orang tak mengaku hari ini. Ya.
Tapi orang beriman, orang yang bertakwa, sebelum orang berkata sesuatu, dia aku dia salah. Bukan senang ni. Ini dunia dah tahu, tak mengaku. Tuan-tuan ni, orang sekarang ni. Dunia dah tahu dah dia ni, kaki rasuah, dia tak mengaku. Sampai orang lantik dia jadi pengarah pun, dia tak mengaku juga. Dunia hari ini, tuan-tuan. Tapi orang bertakwa, takut ke Allah ni, sebelum orang perkatakan tentang dia mengaku tak. Kalau dia kata salah, saya memang bersalah. Jarang orang yang dia nak mengaku salah ni. Bukan senang, tuan-tuan, nak mengaku salah. Kemudian manusia rehat daripada kejahatan dia. Orang rasa selamat daripada kejahatan dia. Man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Tengok barang tak tu, insya-Allah tak hilang kejahatan dia. Dan orang rasa senang dengan diri dia. Alhamdulillah dia datang dah. Tapi kalau kita orang kata, bilalah nak mati ni? Kalau gitu tuan-tuan habis lah. Bilalah nak mati dia ni? Lagi ada ni, lagi masalah lah kita. Kalau gitu mana kita dah mati sebelum mati. Tuan-tuan. Ya. Kemudian kita lihat, dia letih dengan akhiratnya. Orang yang takut Allah ni, dia letih dengan akhirat. Kerja sana, kerja sini, sumbang sana, sumbang sini, lari sana, lari sini. Nampak letih dengan akhirat dia. Orang yang dunia, dia letih dengan dunia. Nanti nak basuh kereta pula. Yalah kan tak ada yang basuh kereta ni, tuan-tuan. Kalau dah kotor tu basuhlah sampai nak bumbung tak nampak apa dah. Basuh. Tapi bagi orang yang duniawi ni, dia menghabiskan masa untuk kerja-kerja dunia. Sedangkan orang yang takut ke Allah ni, dia letih dengan akhirat dia. Ini gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Syahwatnya seolah mati. Syahwat dia seolah-olah mati. Tuan-tuan nak bayangkan macam mana ni? Ya. Kalau dia dapat mengawal syahwat dia. Syahwatnya diuruskan kepada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi ialah lembut dalam berbicara, tuan-tuan. Ya, dia bercakapnya lembut. Lembut ni maknanya tegas, ya, tuan-tuan, tegas. La qaulan layyina ni maknanya kalam yang lembut dan rasa tegas. Jadi itulah yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang orang-orang yang takwa. Jadi kita nak buat ini, nak resapkan ini, nak terapkan di kalangan ialah umat Islam tentang betapa pentingnya mereka hidup sebagai orang yang beriman, beramal soleh dan bertanggung jawab untuk membina negara. Malaysia negara kita, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lihat Malaysia ni sebagai negara orang. Negara kita nak bina. Yang penting adalah kita nak bina hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bina ini. Nak melihat bahawa manusia menjadi amanah. Manusia semayang dan juga mereka ni bertanggungjawab pada Allah, dan alam kita nampak selesa. Lepas tu dia katakan bahawa Islam dia membina kekuatan alam. Maka dia mesti bermula daripada pemimpin dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sekadar ialah kita melihat kembali, saya lihat kembali tuan-tuan tadi pada peristiwa korban Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dan juga apa yang saya nyatakan tadi bahawa pentingnya kita kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.